Masa hidup tak nak dengar cakap ustaz, tak nak dengar cakap agamawan, tak nak dengar cakap ulama'. Bila mati nanti, baru kelang kabut cik ustaz, cari imam, cik ulama'. Apa kejadahnya korang ni masalahnya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini saya dalam perjalanan dari Hudaibiyah, baru lepas miqat dekat sana, menuju kembali ke Baitullah untuk mengerjakan umrah yang ketiga. Di mana umrah ketiga ini adalah umrah yang terakhir untuk sesi kali ini sebelum kami akan bersiap-siap berangkat pulang ke Malaysia pada keesokan harinya. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa walaupun saya buat video juga dekat Madinah, dekat Mekah, tapi saya tak ulas sangat pasal isu semasa berkaitan politik, sedangkan banyak benda yang kita boleh ulas. Sebagai contohnya berkenaan dengan kenyataan Rafizi yang betul-betul menjilat PMX, dan kemudian Bukit Gantang melompat lagi sekali. Dulu dah masa dia dalam UMNO, dia lompat pergi ke pembangkang, pergi ke kerajaan masa tu, and then bila sekarang ini dalam pembangkang dia melompat pergi kerajaan. Banyak benda boleh ulas sebenarnya, tapi saya memilih untuk tak nak ulas tentang isu semasa yang betul-betul isu duniawi, sebab ialah menghormati kehadiran saya dekat tanah haram ini, insyaAllah. Kalau saya buat video pun, saya mesti ulas berkaitan dengan agama. Macam konsert Coldplay ada kaitan agama. Dan orang kata apa, macam semalam saya ulas pasal isu poligami Arif 3 pun ada kaitan dengan agama juga. Jadi insyaAllah kita akan kembali ulas pasal politik bila saya balik ke Malaysia nanti, insyaAllah. Tetapi sekadar satu ulasan ringkas saya lah. Sebab saya tengok banyak sekali pihak macam tak puas hati sangat dengan bantahan kita terhadap konsert Coldplay dan sebagainya, sampai mereka membangkitkan tentang konsert dekat Wat Siam tersebut, di mana konsert tu dia ada memaparkan wanita seksi sebagainya kan. Dan benda tu dah dijawab oleh orang-orang Wat itu sendiri. Dia kata konsert itu buat dalam kawasan Wat, memang bukan terbuka, khusus untuk orang-orang bukan Islam saja, dan orang Islam tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk dalam tu. So saya tak tahulah mana ada orang Melayu Islam tersesat masuk dalam konsert tersebut. Mungkin dia belajar cakap Siam, dia menyamar orang Siam, dia masuk dalam tu. Wallahualam lah, kita pun tak tahulah kan. Tapi itulah, konsert dekat West Keratong tu sebenarnya dah berlangsung tiap-tiap tahun. Bukannya baru tahun ni berlangsung, dah tiap-tiap tahun. Memang acara tahunan untuk Wat Siam tu. Tapi tahun ni kecoh sebab apa? Sebab diorang sakit hati bila orang-orang Islam ramai yang membantah konsert Coldplay. Dia tak puas hati, dia cuba cek salah lah. Itu biasalah kan. Nak buat macam mana? Mereka nak menutup dosa sendiri, mereka cuba cek dosa orang lain. Tapi itulah dia. Sepatutnya bila orang dedahkan tentang dosa yang kau buat, patut kau insaf, kau taubat. Tapi masalahnya kau tak nak taubat, satu hal. Engkau pergi cari salah orang lain. Sedangkan benda itu bukan salah pun, bukan salah bagi orang Islam di situ. Kan tak ada kena-mengena masalahnya. Tapi itulah, nak macam mana? Kan mungkin mereka ini tidak boleh menerima teguran. Maklumlah zaman-zaman hipster zaman sekarang ni kan. Balik pada dosa pahala lah tuan-tuan sekalian. Kita sembang sikit je pasal hal ni. Bila kita cerita tentang konsert Coldplay lah, whatsoever benda yang berlaku sekarang ni kan, antara hujah yang suka sangat mereka gunakan je lah, pahala dosa tanggung sendiri. Kan, kau nak sibuk-sibuk buat apa? Pandai-pandai dia lah, dia tanggung sendiri dosa dia. Betul tuan-tuan, dosa masing-masing tanggung, pahala masing-masing dapat. Kan, dia tak ada kongsi-kongsi. Tetapi kena ingat satu perkara sahaja. Walaupun dosa, kau buat dosa kan, kau buat salah, kau tak dengar cakap ustaz, kau tak dengar cakap ulama', kau tak dengar cakap agamawan, benda-benda yang tak elok yang kau buat tu, engkau tanggung sendiri. Itu betul. Tetapi tuan-tuan, bila anda mati nanti, bila kita semua mati, saya sendiri mati sebagai contoh yang akan datang kan, bila kita mati, masa itu kenapa kita kelang kabut nak cek ustaz? Kenapa kita kelang kabut nak cek agamawan? Kenapa masa tu baru kita kelang kabut cek ulama'? Kita cari tok imam ke apa-apa ke, imam, dia mati imam, suami saya mati, anak saya mati, whatever, bla 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 kan. Kita kelang kabut cek imam, cek ustaz dan sebagainya. Kelang kabut minta dia solatkan jenazah, kelang kabut dia minta buatkan tahlil ke apa-apa, semua tak kisahlah benda-benda macam tu kan. Kelang kabut lah minta mandikan dan semua whatever. Sedangkan masa hayat kita ini, ada di antara kita tak nak dengar cakap ustaz, tak nak dengar cakap ulama', tak nak dengar cakap agamawan. Bila mufti kata, konsert ni tak perlu diadakan, mufti jual agama, mufti menunggang agama, mufti belagak macam Tuhan. Bila kita kata, dosa menatang Allah ni kau tak boleh buat. Kau nak tunjuk pandai sangat, kau nak menunggak agama, tunjuk warak sangat, engkau ni buat kerja Tuhan ke apa ke, nak cakap dosa pahala semua ni. Kita bagi peringatan, dan peringatan itu Allah dah bagi lama dah, lebih daripada 1400 tahun. Dan kemudiannya Rasulullah pun dah sampaikan peringatan tu. Para ulama' daripada dulu, daripada zaman sahabat Nabi, membawa lah sampai sekarang, membawa risalah yang sama, cerita yang sama tentang dosa, pahala dan sebagainya. Tapi kita tak nak dengar, kita lawan. Kita kata mereka jual agama, tunggang agama.
nak belagak Tuhan, nak belagak suci, terpaling Islam. Tapi bila kau mati, kau cari juga dia ni masalahnya. Apa pasal tak suruh member-member konsert kau itu sembahyang dengan kau? Kau suka pergi konsert, kau pergi minta tolong Chris Martin, tolong bacakan tahlil untuk kau. Pergilah. Minta tolong dimandikan jenazah ke, pergi. Tak ada masalah. Sila pergi jumpa Chris Martin ke, jumpalah siapa-siapa artis-artis yang kau suka tu, minta dia orang tolong uruskan jenazah kau A sampai Z. Jangan cari ustaz, jangan cari ulama, jangan cari imam. Sebab masa hayat kita ini, ada antara kita yang melawan cakap diorang. Sebab itulah kadang-kadang bila ada setengah-setengah imam dengan ustaz kan, dia tengok juga tahu. Dulu ni, JC mati ni kan, kaki masjid ke tak? Ni bukan kaki masjid sini ni. Kita tak boleh terima ni bukan kaki masjid sini. Tak ramai, tapi ada macam tu. Sebab dia anil lah. Masa hayat kau, sekalipun kau tak jejak dekat surau, kau tak pernah jejak kaki kat masjid, kan, kau sibuk dengan dunia kau whatever, tak pernah sekalipun kau turun ke rumah Allah, kan, walaupun kau tu ada banyak masa, kau lepak kau mati tengok TV, tengok Netflix, bila kau mati kelang kabutlah cek masjid, cek apa semua, kan. Setiap kita ni pun manusia juga, kan, ada perasaan kita juga, angin juga kita masalahnya. Walaupun saya tak menggalakkan benda macam tu, dan saya yakin para imam, para ustaz kalau sana dia tak macam tu. Kalau ada kematian dia akan uruskan, janji anak karya dia uruskan, tak ada masalah. Cuma antara kau kena bayar tak bayar je lah. Sebab kalau kau ahli karya kematian, tak payahlah bayar lebih-lebih. Kalau kau bukan ahli karya kematian, dan kau kena bayar lah, macam mana kan. Tapi nak ceritanya kat sini, masa hayat kita ini, kalau ada ustaz ke ulama ke apa-apa ketegur kita berkenaan dengan agama, cerita tentang dosa pahala, kita dengar je lah, kita terima saja. Sebab mereka nasihat bukan untuk tunjuk mereka pandai, mereka nasihat sebab itu tanggungjawab mereka. Mereka menyampaikan ilmu, menyampaikan peringatan. Sebab tugas manusia ini adalah untuk menyampaikan peringatan. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali bagi mereka yang beramal soleh dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Nampak tak kat situ? Jadi tuan-tuan sekalian, kita hidup ni sekejap je. 60 70 kalau sampai umur, sampai jajal kita, meninggallah kita kan. Kita tak lama pun. Kita akan berada lagi lama dekat alam barzakh berbanding dengan hayat kita kat dunia ni. Jadi sementara kat dunia ni, kita dengar je lah cakap mereka yang berarif tentang agama, tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan Rabbaniyah ini kan. Sebab satu hari nanti, walaupun anda kata dosa pahala sendiri tanggung, tapi bila anda meninggal, bukan anda bergulik sendiri pergi masuk dalam kubur. Orang tetap akan tolong gulikkan anda masuk kubur masalahnya. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau ada yang degil, ada buka video aku. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau ada orang degil, satu soalan yang saya tanyakan kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?